Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 19 September 2023. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan berbincang dengan bekas Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berhubung keputusan melepaskan tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pendakwaan jenayah. Sebaliknya, Anwar berkata beliau meminta penjelasan berhubung keputusan DNAA tersebut dan jika boleh memohon Idrus menangguhkan keputusan itu. Tegasnya, beliau tidak campur tangan dalam kes Ahmad Zahid dan mengetahui Peguam Negara memiliki budi bicara terhadap soal pendakwaan seperti mana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan beliau tidak campur tangan berhubung perkara itu. Katanya keputusan DNAA bukan sahaja satu perkara baru, malah pernah berlaku membabitkan beberapa kes sebelum ini dan menjadi rujukan kes sebelumnya. Beliau berkata demikian ketika sesi menggulung perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di Dewan Rakyat hari ini. Sebelum ini, keputusan DNAA Ahmad Zahid daripada 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi mengundang pelbagai reaksi termasuk ahli Parlimen Pembangkang. Mereka mendesak kerajaan khususnya bekas Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan penggantinya Datuk Ahmad Terry Rudin Muhammad Saleh tampil memberikan penjelasan berhubung keputusan DNAA itu. Ahli Parlimen Alor Gajah yang juga Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari disebut-sebut bakal dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang baharu. Menurut laporan utusan Malaysia, Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan turut memberi bayangan bahawa Adli bakal menggalas tanggungjawab itu bagi menggantikan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang meninggal dunia pada Julai lalu. Pada 14 September, utusan Malaysia melaporkan dua ahli Parlimen Amanah disebut-sebut akan mengisi kekosongan jawatan Menteri KPDN, iaitu Adli dan seorang lagi ialah ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sehari selepas itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memberi jaminan kekosongan itu akan diisi secepat mungkin. Difahamkan Adli merupakan nama pemimpin yang dicadang kepada Kabinet, manakala Dr. Zulkifli yang merupakan bekas Menteri Kesihatan juga turut disebut untuk mengisi jawatan itu atas kapasitinya yang pernah berada dalam Kabinet sebelum ini. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengemukakan permohonan di Mahkamah Session Kuala Lumpur agar 3 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 200 juta ringgit berkaitan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa, Jana Wibawa yang dihadapinya digugurkan. Peguam Datuk Hisham Tehpoh Tek yang mewakili Muhyiddin memaklumkan pihaknya akan memfailkan permohonan itu mengikut Seksyen 173-G Kanun Prosedur Jenayah CPC. Ujar beliau, pembelaan juga akan mengemukakan permohonan rasmi agar pasport Muhyiddin yang kini ditahan oleh mahkamah dikembalikan selain menulis kepada pihak pendakwaan bagi mendapat persetujuan berhubung pelepasan pasport. Pada 15 Ogos lalu, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia dilepas dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi suapan berjumlah 232.5 juta ringgit. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi menetapkan sebutan kes pada 29 November depan bagi mengetahui status rayuan di Mahkamah Rayuan serta perkembangan permohonan Muhyiddin untuk mengetepikan ketiga-tiga pertuduhan amla. Pihak pendakwaan telah memfailkan rayuan terhadap pembebasan ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi Izzat Abdul Samad dalam 3 pertuduhan rasuah bernilai 2.8 juta ringgit berhubung pelaburan Unit Amanah Publik Mutual Berhad. Perkara itu disahkan pihak pembelaan yang mewakili Zizi Izzat ketika dihubungi media di sini hari ini. Menurutnya, notis rayuan telah difailkan pendakwaan di Mahkamah Rayuan pada Jumaat lalu. Sementara itu, sumber daripada Jabatan Peguam Negara AGC ketika dihubungi turut mengesahkan perkara berkenaan. Pada 7 September lalu, Mahkamah Tinggi di sini melepas dan membebaskan Bung Mokhtar dan Zizi Izzat atas pertuduhan rasuah tersebut. Hakim Datuk
Azhar Abdul Hamid memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan pasangan itu untuk menyemak keputusan Mahkamah Session yang memerintahkan mereka membela diri pada 2 September tahun lalu. Terdahulu pada 3 Mei 2019, Bung Mokhtar, 65 tahun, didakwa atas 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 2.2 juta ringgit dan RM262,500 sebagai dorongan mendapatkan kelulusan Felkra untuk membuat pelaburan RM150 juta dalam unit amanah public mutual. Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu juga didakwa menerima suapan wang tunai RM337,500 daripada perunding unit amanah. Daripada perunding unit amanah, Nur Haili Ahmad Mokhtar di bawah nama Zizi atas sebab dan di tempat sama pada 19 Jun 2015. Zizi Izzat, 45 tahun pula, berdepan 3 pertuduhan bersubahat dengan suaminya berhubung perkara itu di tempat, tarikh dan masa yang sama. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cartan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seorang pekerja kebun warga Bangladesh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar hari ini atas pertuduhan membunuh rakan senegaranya 2 minggu lalu. Muhammad Mokul Hussein, 34 tahun, didakwa telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian ke atas Hussein Mat Monawar di lot 641B Jalan Kuak Pekan Kuak di Lenggong antara pukul 7 petang hingga 8 malam pada 8 September 2023. Pertuduhan terhadap lelaki itu dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang boleh dihukum mati jika sabit kesalahan atau penjara sehingga 40 tahun dan jika tidak dihukum mati hendaklah dihukum sebat tidak kurang 12 sebatan. Tiada pengakuan direkodkan ekoran tertuduh tidak memahami pertuduhan yang dibacakan jurubahasa dalam bahasa Melayu. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Sufi Aiman Azmi manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Magistrate Muhammad Shazmir Zamhari menetapkan 20 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula untuk lantikan jurubahasa di Mahkamah Magistrate Lenggong. 2 murid tahun 5 yang dipercayai membuli rakan mereka di luar bilik darjah di sebuah sekolah di Kuala Krai pada minggu lalu sehingga video perbuatan mereka tular di media sosial akan dipanggil polis. Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Superintendent Suzaimi Muhammad berkata, kedua-dua kanak-kanak berusia 11 tahun itu akan diambil keterangan selepas bapa mangsa membuat laporan polis kira-kira pukul 10.55 pagi semalam. Menurutnya, siasatan awal mendapati kejadian itu berlaku kira-kira pukul 12.10 tengah hari pada 14 September lalu di mana mangsa ketika itu berada di luar bilik darjah sebelum didatangi kedua-dua suspek yang bertindak memukulnya. Pemeriksaan pakar perubatan terhadap mangsa mendapati dia tidak mengalami sebarang kecederaan namun ada kesan lebam pada badan kanak-kanak tersebut. Ujarnya kedua-dua suspek yang memukul mangsa juga merupakan murid di sekolah tersebut dan pihak sekolah sudah dimaklumkan mengenai kejadian berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan. Berita luar negara. Satu majlis tarian muzik dangdut diadakan di hadapan sebuah surau di Lumajang, wilayah Jawa Timur baru-baru ini sehingga menjadi tular di media sosial. Rakaman video memaparkan beratus-ratus orang berkumpul di halaman sebuah surau dan berjoget sambil diiringi alunan muzik dangdut. Terdapat beberapa orang wanita yang masing-masing memakai seluar pendek dan skirt mini turut menari mengikut alunan muzik berkenaan. Namun yang menjadi persoalan tiada penduduk tempatan yang memprotes, manakala tujuan majlis itu diadakan juga tidak diketahui. Bagaimanapun, seorang lelaki yang dilihat memakai pakaian seragam tentera kelihatan sibuk mengagihkan air mineral kepada orang ramai.
Seorang lelaki warga asing mencuri perhatian di media sosial kerana memakai kostum adiwira Superman setiap kali keluar berjoging di sekitar Bukit Batok, Singapura, lapor media tempatan. Ekspatriat kelahiran New Zealand yang dikenali sebagai Simon Wood merupakan seorang ahli perniagaan dan pernah berkunjung ke beberapa negara di benua Eropah, Amerika Syarikat, Asia dan Asia Barat. Wood berkata sut Superman itu membantu pemikirannya semasa dia melakukan larian jarak jauh yang kerap kali melebihi 10 km. Tambahnya juga, dia sudah memakai sut tersebut kira-kira setahun yang lalu dan sering menjadi perhatian masyarakat di sekitar kawasan berkenaan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Wasiah Shopee Berhad berjaya menyelesaikan kes harta pusaka berjumlah lebih 700 juta ringgit sejak 2004. Wasiah Shopee merupakan syarikat amanah patuh syariah yang berkepakaran dalam penyediaan dan pelaksanaan hibah, wasiat, pengurusan harta pusaka dan pengurusan harta amanah. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Arifin Sabirin berkata, sehingga 31 Disember 2022, nilai harta pusaka yang berjaya diuruskan syarikat itu untuk membantu waris menerima hak mereka berdasarkan dokumen perancangan yang telah dibuat dan hukum syarak melebihi 700 juta ringgit. Sejak 2004, syarikat itu telah membantu lebih 80,000 umat Islam merancang harta mereka melalui kaedah hibah, wasiat, harta sepencarian dan amanah. Jelasnya, daripada jumlah itu, seramai 750 daripada pelanggan telah meninggal dunia dan proses perundangan menuntut harta pusaka mereka di Pejabat Pusaka Kecil dan Mahkamah Tinggi Sivil telah berjaya dibantu urus oleh Wasiah Shopee sehingga waris-waris menerima bahagian mereka. Menurut Arifin, apa yang lebih unik dan membuatkan perkhidmatan masyarakat berkenaan mendapat sambutan baik masyarakat ialah kerana waris-waris dibantu melalui proses perundangan tuntutan harta pusaka tanpa terbeban dengan bayaran perkhidmatan. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mencatatkan prestasi tuaian semasa padi di kawasan muda sebanyak 20% dengan anggaran hasil kasar pengeluaran sebanyak 100,000 tan metrik sehingga semalam. Pengerusinya, Datuk Dr. Ismail Saleh berkata jumlah pengeluaran tersebut adalah bersamaan dengan 54,000 tan atau 5.4 juta beg beras. Katanya, bagi kelangsungan pengeluaran padi negara, MADA juga melaksanakan strategi program peningkatan hasil padi di kawasan muda dengan memfokuskan penanaman padi skala besar seperti projek Smart Sawah Berskala Besar SBB, Alas Kincan dan projek penanaman padi 5 kali dalam tempoh 2 tahun. Sementara itu katanya, mesyuarat Jawatankuasa Bekalan Air dan Penanaman Padi MJBAPP MADA Musim 2 2023 yang berlangsung semalam bersetuju bahawa penanaman padi bagi Musim 1 2023 adalah bergantung kepada turunan air hujan 100%. Beralih ke berita sukan. Kelantan United FC merakam kemenangan penuh bergaya apabila membelasah seterus setempat Kelantan FC 7-0 pada perlawanan pertama peringkat suku akhir Piala Cabaran 2023 di Stadium Sultan Muhammad keempat malam tadi. Kelantan United yang turun selaku tuan rumah dilihat lebih mendominasi perlawanan pada pertembungan itu berbanding The Red Warriors melalui corak permainannya. Skuad Sang Kijang Hijau membuka tirai jaringan seawal minit ke-8 menerusi Dominic balik dan memperoleh jaringan kedua pada minit ke-19.
Memasuki babak kedua, Kelantan FC menggandakan usaha untuk mengasak kubu tuan rumah untuk mendapatkan jaringan namun gagal selepas Indra Putra Mahyudin menghadiahkan gol ketiga buat skuad tersebut. Kelantan United terus mengganas sehingga berjaya menembusi gawang lawan untuk 5 kali berikutnya dan keputusan menyaksikan Kelantan United membawa bekalan selesa dengan agregat 7-0 ke perlawanan kedua peringkat suku akhir pada 4 Oktober depan di stadium sama. Pemain yang membawa Sepanyol merangkul Piala Dunia Wanita bulan lalu akan terus memboikot pasukan kebangsaan walaupun 15 orang daripada mereka menerima panggilan bagi mewakili negara itu. Ketua Jurulatih baharu Monty Tom menamakan skuad pertamanya semalam menjelang aksi Liga Negara-Negara Eropah menentang Sweden dan Switzerland. Bagaimanapun, Kesatuan Pemain Bola Sepak Wanita FootPro dalam satu kenyataan mengulangi pemain tidak mahu beraksi untuk negara itu dan berkata mereka akan mengkaji kemungkinan akibat undang-undang selepas dipanggil bertentangan dengan kehendak mereka. Situasi menjadi lebih panas selepas bekas Presiden Persekutuan Bola Sepak Sepanyol RFEF Luis Rubiales mencium Jenny Hermoso semasa penyampaian trofi final Piala Dunia Wanita. Tindakan tanpa persetujuan itu telah mencetus kemarahan dan menyebabkan Rubiales meletak jawatan. Ketua Jurulatih Jorge Vilda dipecat selain berpuluh-puluh pemain melancarkan mogok. Bintang Barcelona dan pemenang 2 anugerah Ballon d'Or, Alexia Putellas turut berkongsi kenyataan selepas dipanggil oleh Tom yang mengetepikan Hermoso. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 20 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.